kumpulan 5 akan membentangkan tentang implikasi pengaruh media sosial terhadap ketamadunan masyarakat di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan tentang pengenalan. Media sosial merupakan sejenis aplikasi sosial yang digunakan secara terus atas talian yang membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan juga mencipta meliputi blog, rangkaian social media dan juga wiki dan juga forum. Media sosial juga telah mendapat perhatian setiap peringkat umur dan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin membangun. Namun begitu, terdapat pelbagai implikasi media sosial ini terhadap ketamadunan manusia di Malaysia. Jadi dengan itu, marilah kita mengkaji apakah implikasi-implikasi media sosial terhadap ketamadunan masyarakat di Malaysia. Okay, baiklah. Terima kasih kepada kumpulan saya. Untuk yang isi yang pertama, kami akan membincangkan tentang definisi media sosial. Okey, berdasarkan daripada wawancara kami yang pertama, iaitu responden yang pertama, pendapat dari responden pertama telah dikatakan telah memberitahu maksudnya media sosial di kalangan masyarakat kita, iaitu media sosial ialah istilah kolektif untuk laman web dan juga aplikasi yang menupukan pada komunikasi, asas komunikasi yang melibatkan interaksi, perkongsian kandungan dan juga kami gunakan sebagai kerjasama di media sosial. Banyak platform yang boleh digunakan dan antara platform-platform yang popular adalah Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Penggunaan media sosial ni sering digunakan dalam masyarakat sekarang disebabkan teknologi moden dan penggunaan telefon pintar yang memudahkan semua golongan masyarakat. Dan hal ini demikian ia memudahkan masyarakat berkongsi maklumat, dapat maklumat dengan cepat dan juga pantas. Namun perbezaan pendapat daripada wawancara dua pula menyatakan bahawa media sosial ni merupakan satu medium perhubungan yang digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Ia adalah sesuatu untuk berhubung atau menyampaikan mesej sesuatu perkara, dan media sosial ni juga digunakan begitu meluas dengan perantaraan gadget seperti telefon pintar dan juga komputer. Selain itu, media sosial juga merupakan alat perhubungan yang begitu efektif serta begitu penting, di mana pada masa kini ianya sudah pun menjadi sebahagian besar daripada kehidupan manusia, pengguna internet khususnya. Dan untuk yang daripada sumber ketiga menyatakan bahawa setiap individu ni memerlukan media sosial sebagai perantara untuk berkomunikasi atau mendapat maklumat. Terdapat berbagai jenis rangkaian media sosial yang wujud, yang seperti yang dikatakan sebentar tadi, macam Facebook, Twitter, Instagram. Dan hal ini terdapat ruang-ruang perniagaan betul-betul terkini untuk menyebarkan maklumat dengan pantas. So secara amnya kewujudan media sosial ni telah digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada golongan pelajar, suri rumah, para pekerja dan maupun kanak-kanak zaman sekarang jugalah. Dan secara umumnya kajian ini menerangkan yang penggunaan media sosial di Malaysia ni khususnya untuk meninjau kepuasan media sosial terhadap pengguna laman web media sosial. Dan sekian, itu saja untuk part saya. Baiklah, terima kasih kepada kumpulan saya, itu Muhammad Syami. Seterusnya saya akan membentangkan dengan tajuk dengan soalan yang saya
bahagian iaitu cabaran yang dihadapi untuk mengatasi masalah keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruh media sosial di Malaysia. Baiklah, menerusi daripada wawancara ini di mana cabaran daripada media sosial di Malaysia, kumpulan kami telah memperoleh pandangan daripada responden iaitu Cik Nafadi. Dari sumber pandangan yang telah diterangkan oleh Cik Nafadi ialah salah satu cabaran sekarang ini melalui media sosial ialah melalui ketulinan dan kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. Ianya juga mencipta satu fenomena penularan berita palsu. Baiklah, seterusnya antara pandangan yang diberi oleh Cik Nafadi berkaitan dengan cabaran daripada media sosial di Malaysia ialah media sosial juga boleh dilihat sebagai satu medan untuk menyebarkan fitnah dan menjatuhkan atau memulakan seseorang. Baiklah, kita lihat sebagai contoh, masyarakat ataupun tamadun Malaysia kini terlampau cepat percaya dengan sumber maklumat tanpa mendapatkan kesahihan berita tersebut. Dan akhir sekali, menerusi keterangan yang telah diberi oleh Cik Nafadi kepada kami ialah golongan boleh juga didapati gemar melayari laman web yang berunsur negatif, contohnya seperti laman web pornografi dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja pandangan dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih rakan setugas saya, Encik Rahiman Arif. Manakala bagi pandangan responden kedua kami iaitu Encik Muhammad Juraimi bin Osman, beliau telah melontarkan pandangan yang mana ada di antara salah satu cabaran yang kita hadapi hari ini ialah media sosial yang berbentuk toksik pada penggunanya. Seterusnya, masyarakat di Malaysia juga terdedah dengan pengaruh kandungan video daripada luar yang ada di antaranya bertentangan daripada budaya dan masyarakat yang ada di negara ini. Sekaligus ianya mampu menimbulkan kekacauan di antara masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, responden juga berpendapat cabaran pendedahan secara berterusan yang mana mempengaruhi minda masyarakat di negara ini dengan kandungan yang berkaitan LGBT yang mampu memberi impak kepada anak-anak muda terutamanya. Terima kasih. Okey, saya akan proceed kepada topik yang seterusnya, mengkaji kesan-kesan pengaruh media sosial terhadap masyarakat di Malaysia dari sudut positif dan negatif. Okey, melalui wawancara tersebut, menurut pandangan responden pertama iaitu Cik Fuadi bin Ahmad, beliau memberikan pandangan berkaitan kesan-kesan media sosial terhadap masyarakat di Malaysia dari sudut positif dan negatif. Salah satu daripada kesan positif penggunaan media sosial pada masa kini ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan adanya kemudahan sebegini, ia dapat membantu orang ramai berkomunikasi dengan keluarga tersayang maupun kenalan lama. Seterusnya, ia memudahkan para pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Di samping itu, ia turut memberi kemudahan bagi usahawan yang menggunakan platform penjualan atas talian. Dari aspek negatif pula, kesan daripada sudut negatif penyalahgunaan media sosial pada masa kini ialah daripada akses faham pornografi yang tidak terkawal yang menyumbang ke arah permasalahan sosial yang lain seperti cabul, rogol dan sebagainya. Selain itu, pembulian cyber salah satu kesan negatif yang boleh menyebabkan mangsa yang dibuli kurang keyakinan diri, menjadi antisosial dan juga membawa kepada kecenderungan untuk membunuh diri. Daripada sumber kedua pula, melalui wawancara tersebut, Encik Juraimi bin Omar telah memberikan pandangan beliau berkaitan kesan media sosial. Daripada sudut positif ialah media sosial salah satu medium yang baik untuk menyampaikan mesej-mesej positif. Bukan itu sahaja, malahan juga yang membantu kita untuk mempelajari banyak ilmu pengetahuan dari segi pelbagai aspek. Selain itu, media sosial merupakan medium yang mudah dan fleksibel digunakan pada satu-satu masa. Dari sudut negatif pula, kesan negatif penggunaan media sosial pada masa kini ialah ramai yang menggunakan pasaran negatif yang mana melakukan sesuatu perkara yang tidak berfaedah untuk tujuan viral. Akhir sekali di antara kita pada masa kini yang menunjukkan kemewahan di media sosial dengan bertujuan untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Okey, seterusnya saya
akan menceritakan sumber daripada kajian lepas oleh Sohana Abdul Hamid berkaitan kesan-kesan implikasi pengaruh media sosial. Menurut Sohana Abdul Hamid berkata, pengaruh media sosial ini sebenarnya berkait rapat dengan zaman ataupun perubahan masa globalisasi. Semakin moden dan canggihnya zaman tersebut, semakin besar jugalah pengaruh yang diberikan kepada setiap pengguna yang menggunakannya. Kaedah penggunaan juga bergantung kepada setiap individu. Lainlah cara yang nak kita gunakannya. Maka hal inilah yang mencetuskan perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat, hubungan sosial dan juga budaya. Selain itu, kemajuan teknologi media sosial ini juga membolehkan informasi berkembang dan tersebar dengan mudah. Jadi itulah yang dikatakan oleh Sohana Abdul Hamid. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan saya. Untuk isi yang seterusnya ialah kepentingan media sosial terhadap masyarakat pada masa kini. Okey, menurut responden pertama, media sosial menurut responden pertama iaitu Cik Fuadi binti Ahmad, media sosial dilihat sebagai medium yang digunakan secara meluas dan memberi beberapa faedah kepada mereka yang menggunakannya. Bukan sahaja terdapat strategi untuk menyampaikan dokumen, tetapi terdapat strategi untuk meningkatkan bilangan orang yang menggunakannya. Dengan cara yang sama, dia boleh menghubungkan orang ramai tanpa perlu menunggu mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, media sosial merupakan saluran tunggal yang menyebarkan maklumat baru. Okey, untuk sumber yang kedua iaitu Encik Muhammad Juraimi bin Omar. Beliau menyatakan bahawa sosial media memainkan peranan yang besar terhadap setiap lapisan masyarakat. Masyarakat pada hari ini, media sosial merupakan medium komunikasi untuk menyampaikan mesej-mesej kepada masyarakat. Ia bergantung pada apa yang kita layari di media sosial. Seperti perkara yang berfaedah, maka ia akan membawa faedah kepada kita dan sebaliknya. Okey, untuk kajian lepas pula, iaitu sumber ketiga, menurut Prof Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, iaitu pengarah Institut Kajian Etnik ataupun KITA, Institut Kebangsaan Malaysia UKM, walaupun media sosial telah menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi maklumat, namun ia juga telah disalahgunakan oleh setengah pengguna sebagai alat untuk menyebarkan fitnah dan maklumat-maklumat yang salah dan tidak tepat. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan satu pandangan kepada masyarakat, dan masyarakat akan lebih mempercayai maklumat-maklumat daripada media sosial. Okey, sekian, terima kasih. Okey, yang terakhir ialah saya akan membentangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengawal pengaruh penggunaan media sosial sesama manusia. Okey, menurut pandangan responden yang pertama iaitu Cik Fuadi, masyarakat perlu memastikan cara penyampaian sesebuah maklumat tidak terlalu berunsurkan isu-isu yang terlalu negatif dan terlalu positif. Seterusnya, seperti yang kita tahu, pihak kerajaan telah membuat laman sesawang sebenarnya.my untuk mencegah penyebaran fitnah dan berita-berita palsu yang semakin berleluasa. Okey, ibu bapa juga hendaklah memainkan peranan untuk mengawal penggunaan media sosial di kalangan anak-anak.
Okey, yang seterusnya ialah masyarakat jangan mudah terpedaya dengan berita atau cerita yang dikongsikan, malah mencari kesahihan berita dan cerita tersebut sebelum dikongsikan di dalam media sosial. Okey, yang seterusnya saya akan membentangkan sumber yang kedua. Okey, menurut responden yang kedua iaitu Cik Juraimi bin Omar, masyarakat hendaklah bijak dalam memilih sesuatu isi kandungan yang dimuat naik di platform media sosial, dan masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara untuk berhadapan dengan perkembangan media sosial untuk mengelakkan diri daripada unsur-unsur negatif. Okey, seterusnya masyarakat perlu mengabaikan sesebuah isi kandungan yang bersifatkan unsur-unsur negatif, dan yang terakhir sekali, masyarakat perlu ada pengawasan diri dalam pemilihan sesebuah isi kandungan yang telah diviralkan di laman media sosial. Okey, itu sahaja daripada saya. Akhir sekali saya terangkan tentang sumber ketiga kajian lepas. Menurut kajian lepas, mereka menyadari kelemahan elemen kawalan seperti yang dicadangkan dalam teori penetapan agenda dalam persekitaran media baharu. Artikel ini juga akan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal kebebasan media di era ini. Langkah ini penting kerana perubahan teknologi media sosial begitu pantas. Menurut Squad 2017, revolusi industri 4.0 telah memberi impak yang besar kepada tingkah laku, sistem pengeluaran dan kepenggunaan, dan kemewujudan pelbagai mekanisme baru telah melestarikan dunia dan kehidupan. Contohnya, kemajuan teknologi telefon pintar telah mewujudkan kebergantungan manusia kepada teknologi tersebut. Beberapa langkah yang perlu diambil supaya unsur kawalan dapat diwujudkan seiring perkembangan media sosial baru dan media sosial. Antaranya adalah mewujudkan garis panduan untuk pengamal media sosial, terutama wartawan sosial. Membanyakkan latihan kepada wartawan sosial sama ada profesional atau separuh profesional, serta memperkemaskan etika wartawan sosial dan memperkenalkan model wartawan sosial sebagai panduan kepada wartawan masyarakat maupun kerajaan. Menurut Adiba Ismail, September 2020 saja. Okey, terima kasih rakan setugas saya. Dan sebagai penutup daripada tugasan kami ini, kami berharap tugasan wawancara kami ini dapat memberi pengajaran dan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia, dengan harapan agar masyarakat di negara ini menggunakan aplikasi media sosial ini ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat pada diri sendiri. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.